Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Taklimat Disiplin tahun 1 bagi sesi 2021 Sekolah Kebangsaan Taman Putera Perdana. Sebelum itu, eloklah kiranya untuk kita berkenalan dengan guru disiplin sesi pagi dan sesi petang. Memperkenalkan guru disiplin sesi pagi, Encik Haji Tarmiji bin Sabali. Memperkenalkan guru disiplin sesi petang, Encik Muhammad Saiful bin Ngabiah. Maka setelah kita berkenalan dengan guru-guru disiplin sebentar tadi, eloklah kiranya kita bergerak ke bahagian seterusnya, taklimat pengurusan peraturan sekolah. Saya mulakan dengan bahagian yang pertama, iaitu sahsiah. Peraturan pertama, bagi pakaian seragam sekolah, kita mulakan dengan murid perempuan terlebih dahulu. Murid perempuan dikenaki untuk memakai blaus putih berlengan pendek berwarna putih jenis kain kapas mesti dibutang kecuali di bahagian leher. Bagi pelajar Muslim pula, anda dibenarkan memakai baju kurung berwarna putih kosong dan dibutang di bahagian leher. Bagi pilihan blaus putih berlengan pendek, pasangannya adalah pinafore ataupun skirt berwarna biru tua dan labuh skirt hendaklah sampai di bawah lutut dan tidak terlalu besar. Manakala pasangan bagi baju kurung pula mestilah hendak dipakai bersama kain berwarna biru tua. Akhir sekali, bagi tudung kepala berbentuk mini telekung adalah mesti berwarna putih. Adalah diingatkan bahawa kerongsang tidak dibenarkan dipakai di sekolah. Bagi etika pemakaian murid lelaki pula, pertama, mestilah berkemeja putih berlengan pendek ataupun berlengan panjang. Kedua, seluar panjang berwarna biru tua dan perlulah dilengkapkan bersama tali pinggang berwarna hitam atau biru tua sahaja. Bagi pemilihan kasut pula, kasut adalah jenis kanvas berwarna putih ataupun kanvas berwarna hitam. Pemakaian stokin pula mestilah mengikut warna kasut. Contohnya, kasut hitam mestilah dipakai bersama stokin berwarna hitam. Manakala kasut berwarna putih hendaklah dipakai bersama stokin berwarna putih. Lambang berjalur atau berwarna pada kasut adalah tidak dibenarkan. Kasut beroda atau jenis boots juga tidak dibenarkan. Berikut merupakan contoh pakaian murid yang lengkap. Bagi etika rambut pula, bagi murid lelaki, dilarang sama sekali berambut panjang. Rambut mestilah hadapan tidak menutup dahi, belakang tidak mencecah kolor baju dan di sisi tidak melebihi pertengahan cuping telinga. Diingatkan bahawa dilarang memotong rambut berfashion dan menyimpan ekor rambut. Hendaklah sentiasa bersikat rapi dan kemas bagi rambut lelaki. Bagi murid perempuan pula, bagi mereka yang tidak bertudung, murid yang berambut panjang dikehendaki mengikat atau menguruskannya supaya kelihatan kemas. Ikatan dandan pleat atau ponytail dibenarkan. Adalah diingatkan bahawa ribbon dan cekak rambut berwarna biru tua atau hitam sahaja yang dibenarkan. Kedua, dilarang memakai hiasan di kepala atau di rambut. Ketiga, dilarang memakai barang kemas atau perhiasan yang berkaitan. Peringatan bersama, semua murid lelaki dan perempuan tidak dibenarkan menggunakan gel, mewarnakan rambut atau berfashion untuk ke sekolah. Berikut merupakan tata cara pemotongan rambut bagi murid lelaki dan perempuan. Berikut pula merupakan tata cara pemotongan rambut yang tidak dibenarkan ke sekolah. Baiklah, langsung ke bahagian seterusnya, iaitu sarung kaki ataupun stoking. Sarung kaki ataupun stokin mestilah berwarna putih ataupun hitam kosong dan mestilah menutup buku lali. Bagi lencana sekolah pula, mestilah jenis kain dan ditampal pada bahagian atas saku baju, kemeja atau bahagian atas kiri baju kurung. Bagi yang bertudung pula, bahagian atas sebelah kiri tudung. Murid yang memakai pinafore, lencana ditampal di bahagian atas dada sebelah kiri. Bagi bahagian tanda nama pula, saiz, bentuk tulisan dan warna serta sebagainya hendaklah seperti yang diarahkan oleh pihak sekolah. Tanda nama hendaklah ditampal di bahagian atas lencana.
Bagi gambaran yang lebih jelas mengenai tata cara pemakaian lencana dan tanda nama, berikut merupakan cara bagaimana untuk menyusun lencana dan tanda nama pada bahagian baju murid-murid. Lencana dijahit di atas tanda nama menggunakan benang berwarna putih, manakala tanda nama murid dijahit di atas poket baju kemeja menggunakan benang juga berwarna putih. Seterusnya, tata cara pemakaian sukan ataupun pemakaian pendidikan jasmani dan kesihatan. Pertama, kemeja T pendidikan jasmani sekolah atau kemeja T mengikut warna rumah sukan mestilah dipakai bersama seluar panjang track bottom berwarna hitam atau biru tua sahaja. Murid dibenarkan memakai pakaian sukan sepanjang hari persekolahan sekiranya pada hari tersebut murid mempelajari subjek pendidikan jasmani dan aktiviti-aktiviti lain yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Untuk gambaran yang lebih jelas, berikut merupakan contoh pemakaian pendidikan jasmani ataupun pakaian sukan di sekolah. Peringatan bersama, untuk barang kemas, bersolek ataupun minyak wangi, murid-murid dilarang sama sekali memakai barang kemas, bersolek, memakai celak mata dan memakai minyak wangi sepanjang berada di kawasan sekolah. Kuku mestilah dipotong pendek dan bersih dan dilarang sama sekali mewarnakan kuku termasuk berinai. Fashion dan ukiran inai seperti di dalam gambar adalah dilarang sama sekali ketika berada di sekolah. Seterusnya, kita beralih pula ke bahagian yang kedua, iaitu persekolahan. Kita mulakan dengan masa pembelajaran mula dan tamat persekolahan pada setiap hari. Untuk hari Isnin, waktu mula 1.20 tengah hari dan tamat pada 6.40 petang. Bagi hari Selasa dan Khamis, waktu mula adalah 1.20 tengah hari dan tamat pada 6.10 petang. Pada hari Rabu pula, waktu mula 1.20 tengah hari dan tamat persekolahan pada 5.40 petang bagi tahun 1 dan 2. Ia sedikit berbeza dengan hari Rabu untuk tahun 3, waktu mula 1.20 tengah hari dan tamat pada 6.40 petang. Hal ini demikian kerana tahun 3 akan menghadiri sesi kokurikulum pada 5.40 petang sehingga 6.40 petang. Untuk hari Jumaat pula, waktu mula adalah 2.20 petang dan waktu tamat persekolahan 6.10 petang. Sedikit peringatan, untuk murid moral, waktu tamat persekolahan pada hari Selasa dan Khamis adalah 5.40 petang. Walau bagaimanapun, murid-murid perlu sampai ke sekolah selewat-lewatnya 10 minit sebelum loceng pertama waktu persekolahan yang tersebut di atas bermula. Mengenai kehadiran murid-murid di sekolah, murid-murid hendaklah hadir ke sekolah sekurang-kurangnya 10 minit sebelum loceng pertama berbunyi. Apabila murid masuk ke kawasan sekolah, mereka tidak dibenarkan keluar daripada kawasan sekolah tanpa kebenaran. Murid sesi petang hendaklah berkumpul di Dewan Perdana dan di Dewan Putera. Waris ataupun penjaga yang menghantar anak, pastikan anak-anak jagaan tuan-puan masuk terus ke kawasan sekolah semasa tuan-puan menghantar anak-anak di pintu pagar B. Waris tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah kecuali mendapat kebenaran Puan Guru Besar selepas mendaftar di Pondok Pengawal. Peringatan bersama, semua murid tidak dibenarkan membeli barang-barang jualan di tepi jalan iaitu di luar kawasan sekolah. Berkenaan lewat sampai ke sekolah, murid-murid yang lewat hadir ke sekolah namanya akan direkodkan. Walau bagaimanapun, punca kelewatan akan diambil kira sebelum diputuskan sebagai hadir lewat. Murid yang hadir lewat tidak dibenarkan beratur bersama murid-murid yang lain sewaktu perhimpunan sedang dijalankan. Murid lewat perlu beratur di barisan murid hadir lewat yang ditetapkan oleh guru bertugas pada minggu berkenaan. Sekiranya murid hadir lewat sebanyak 3 kali berturut-turut mahupun lebih, murid akan dibawa ke pengadilan lembaga pengawas, guru disiplin ataupun guru penolong kanan. Denda dan hukuman yang setimpal akan dikenakan. Meninggalkan sekolah semasa sesi persekolahan sedang berlangsung, hanya ibu bapa ataupun penjaga mahupun waris sahaja yang dibenarkan mengambil anak jagaannya. Ibu bapa
ataupun penjaga ataupun waris hendaklah berjumpa guru besar mahupun guru penolong kanan untuk mendapatkan kebenaran dengan meminta kebenaran dan mencatat nama di pondok pengawal. Butir-butir murid dan orang yang hendak membawa balik murid tersebut hendaklah ditulis dalam buku rekod balik awal di pejabat dan ditandatangani oleh ibu bapa ataupun penjaga. Berkenaan tidak hadir ke sekolah, kehadiran ke sekolah pada hari-hari persekolahan adalah wajib. Murid-murid yang tidak hadir kerana sakit atau sesuatu sebab yang tertentu dikehendaki, pertama, memaklumkan kepada pihak sekolah melalui guru kelas dengan segera. Kedua, membawa bersama surat akuan doktor atau surat daripada penjaga apabila hadir semula ke sekolah. Seseorang murid yang tidak hadir ke sekolah melebihi 3 hari mestilah meminta warisnya memberitahu pihak sekolah secara bertulis. Surat amaran pertama, kedua dan ketiga akan dikeluarkan sekiranya pihak sekolah tidak menerima sebarang maklumat daripada penjaga ataupun waris. Mengenai berjumpa anak jagaan atau guru di sekolah, ibu bapa atau penjaga tidak dibenarkan terus berjumpa anak-anak mereka atau guru di dalam kelas atau di dalam kawasan sekolah tanpa mendapat kebenaran guru besar atau guru penolong kanan terlebih dahulu. Bagi kenderaan ibu bapa dan penjaga, semasa sesi persekolahan berlangsung adalah tidak dibenarkan kenderaan ibu bapa, penjaga ataupun waris masuk ke dalam kawasan sekolah untuk menghantar atau mengambil anak jagaan mereka. Kenderaan yang menghantar dan menjemput murid tidak dibenarkan berhenti di pintu pagar utama iaitu pintu pagar A. Ibu bapa atau pemandu bas mahupun van hendaklah menurunkan murid-murid di hadapan pintu pagar B di jalan yang berbumbung. Hal ini adalah untuk melancarkan lalu lintas daripada luar sekolah ke dalam sekolah dan memudahkan pergerakan murid-murid dari luar sekolah ke dalam kawasan sekolah. Akhir kata, maklumat terperinci terdapat di dalam buku peraturan sekolah. Semoga berjumpa lagi pada sesi persekolahan yang akan datang. Ribuan terima kasih atas segala keprihatinan dan kerjasama daripada semua ibu bapa.